Okey, Bab. Okey. Pertama, kau cerita dulu apa yang kau nak cerita. Sebelum aku tanya soalan. Kalau aku tanya soalan nanti, dia... jangan sebut katanya anak murid jumpa guru. Tak ada, saya tak ada. Orang ni semua dah ada kepak dan boleh terbang. Dia semua datang dengan bekerja dengan saya hanya untuk tahu saja bagaimana, ke mana nak terbang. Dan saya bangga bila dia berhenti dan terbang ke Islamic Relief dan menjaga map yang besar, iaitu kebajikan umat Islam di seluruh Asia. Macam mana Bila apa Abana potong siap-siap bukan apa anak murid jumpa guru tu sah. Itu tipu dah tu. Memang anak murid jumpa guru. Itu dah tipu dah. Memang anak murid jumpa guru. Kita belajar pasal kemanusiaan pun melalui Abana dengan cerita-cerita cerita sekarang ni. Kita cerita Afghanistan dengan cerita-cerita Kosovo dia kita buat kita rasa macam terbuka hati dan semacam kita kena buat sesuatu yang lebih besar sebagai wartawan ni, kena buat sesuatu yang lebih besar untuk umat Islam. Bukan semata-mata wartawan nak glamour apa kan. Okey. Okey. Apa yang kau nak cerita mengenai apa yang kau dah lihat? Aku rasa orang mungkin nak tahu, Bang. Boleh bagi background bagaimana pekerjaan ni membuka minda daripada orang jadi wartawan, kemudian kau mula fikir pasal ummah, kau fikir pasal orang Islam, kau fikir pasal bagaimana cuba menjadi bertanggungjawab. Macam mana kau membesar dan mengatakan akhirnya mindset tu berubah. Yalah, kita pun sebab saya pun macam kira sejarah dia tu memang bidang terjun lah. Belajar pun belajar IT. Lepas tu bila masuk praktikal dekat sama dengan bawah Banal ni, kita cakap kerja ni kerja bagus lah, kerja seronok, kerja yang mula-mula itu rasa seronok lah sebab kerja macam glamour lah konon kan, masuk TV acar-acar glamour macam seronok lah jumpa orang ramai orang famous semua kan. Itu mula-mula dia punya detik tu kan. Tapi bila kita dah lama duduk dalam dunia wartawan tu, kita tahu kita menyampaikan satu cerita atau kita menyampaikan satu berita, kita rasa macam kalau setakat bagi berita, kalau orang-orang tahu tapi tak bagi kesan apa-apa, dia macam tak best. Macam tak best. So at least kita bila dah sampai satu tahap, dia bukan cerita yang pendek lah. Saya pun 7-8 tahun dengan kalau bawah Abana pun lebih kurang macam itulah, 8-9 tahun kan belajar daripada Abana sendiri, ambil inspirasi daripada kisah-kisah dia. Banyaklah. Memang saya nak cakap saya berada kat sini atas tunjuk ajar ilmu yang diturunkan. Bukan saya seorang, bukan dia turun sekat seorang. Dia turun kat ramai anak-anak buah dia semua. Kita belajar daripada kita cut part tu nanti kita buat video lagi. Yang penting adalah saya nak cerita adalah bagaimana Bab bila kau terima SMA. Aku hantar kau pernah mana first? Indonesia bang, saya praktikal lagi. Abang hantar saya Indonesia. Saya punya jantung macam nak jatuh. Okey, cerita apa yang kau buat? Aku pun dah lupa apa tugasan kau pergi, mesti bencana ke apa? Setahun selepas letusan Merapi masa tu. Setahun selepas letusan Merapi, Banan hantar saya praktikal masa tu. Saya cakap la ilaha illallah, dia ni dah orang tua ni betul tak betul lah dia hantar aku ni kan. Aku praktikal masa tu. Aku takkan dia nak hantar aku. Habis dah hari-hari memang pening research apa benda, cari ni, tanya soalan, tak berapa banyak kali dia datang, bang ni macam mana, bang ni macam mana, ni macam mana. Kita praktikal tak tahu. Dan bukannya ada background IT ke apa, daripada background Meskom ke apa. So research banyak-banyak research supaya kita ada background story yang kuat dalam otak. Bila turun kat padang tu, at least masa dekat office tu kita dah habis visualize lah apa benda yang akan kita hadapi dekat Jogja masa tu kan. So kita akan tengok balik bagaimana setahun selepas Merapi meletus. Tak ingat tahun abang masa tu. Dah lupa dah. Kira yang latest punya Merapi meletus lah. Kira macam itu masa first time. Bila pergi dekat sana, kita nak tengok macam mana kebangkitan semula rakyat Merapi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mana kau pergi? Biasa yang pertama je ingat, yang kedua dah tak ingat lah. Yang terus. Okey, kita ke Mogadishu terus. Bagaimana saya rangkap tugasan saya banyak lah tu? Ada yang pergi ke Jordan. Lepas tu saya ada pergi sempadan Turki Syria. Dan yang paling diingati adalah Somalia. 2 kali saya pergi, 2017 dan 2019. Yang kebanyakan ni yang saya ni boleh saya katakan saya punya reporting tu saya lebih suka ke arah reporting kemanusiaan. Reporting kemanusiaan itu yang membuka saya kepada pintu berjinak-jinak kepada kemanusiaan, dan sekarang ni alhamdulillah berada dalam bidang kemanusiaan. Okey. Waktu Mogadishu, TV Drama mendahului kempen untuk mengumpulkan dana 1.5 juta ringgit untuk menyiapkan telaga. Saya hanya ke Somalia dan ke Somaliland. Saya hanya ke Ethiopia dan Somaliland. Jadi pada waktu tu masa saya pergi tahun 2005, perang sangat kuat, jadi kami tak dibenarkan masuk ke Somalia.
Bila peluang masuk ke Somalia pula, saya dah tua. Dah tak mungkin lah lagi boleh pergi travel dah umur. Jadi saya hantar dia pergilah untuk menyambung bahawa saya pernah berada di Somalia, kemudian berusaha untuk masuk Somaliland. Di Somaliland saya dah berusaha nak pergi sampai Somalia. Tetapi tentera menasihatkan, kata lebih baik kamu mati di sini, kami boleh tanam kamu daripada kamu mati dan kami tak tahu di mana kamu. Itu jadi dia sempat sampai ke Somalia. Jadi bila dah cukup duit tu, maka ARM membuat inisiatif untuk membangunkan juga telaga bagi membolehkan 20,000 keluarga waktu itu menerima air bersih. Seperti mana saya katakan pada saudara bahawa orang Islam di sana 10 juta orang mati setahun oleh penyakit yang disebabkan oleh air. Lebih banyak orang mati kerana keracunan ataupun kerana pencemaran air berbanding mati kerana perang atau mati kerana kebuluran. So kalau cerita apa, kita akan ada share gambar. Kebetulan Mahfuz dah download semua gambar. Okey, Bab, kau cerita macam mana perjalanan ke Mogadishu? Okey, perjalanan ke Mogadishu ni mula-mula dapat assignment tu, kita habis dah, kita dah research semua dan kita pun ready dah nak pergi kan. Yang bestnya bang, saya bagi tahu wife saya nak pergi Somalia. Dia kata okey. Dia tak tahu apa benda Somalia tu. Dia kata okey, pergilah. Pergilah. Dan bila dah sampai sana tu, bila saya upload gambar yang kita sentiasa bergerak dengan askar dengan pengawal keselamatan yang sentiasa sana. AK-47 macam jumpa apa macam jumpa AK-47 tu, Kalashnikov tu macam jumpa biasa-biasa je. So bila dia nampak gambar tu, ya Allah, dia punya berdoa punya panjang, saya pula pening kan. Doa tu kenapa, jangan risau, insya-Allah semua selamat sebab kita follow yang badan kemanusiaan yang betul dan ada cara dia yang betul. So alhamdulillah, risiko tu memang ada tapi sangat minimal lah. Sangat minimal pun tak adalah, tapi okey lah. Dan Mogadishu ni bila kita landing dekat airport Aden Abdullah tu, panggil Aden Abdullah, Mogadishu airport, itu Mogadishu tempat yang paling selamat adalah dia punya airport. Bang, kita punya TBS lagi canggih bang. bukan nak apa, tapi maksudnya kita nak cerita bagaimana dia punya kemunduran, dia punya ekonomi, dia punya kesusahan dekat sana. Kita punya TBS jauh lebih bagus daripada airport dia yang dikatakan tempat paling selamat di Mogadishu. Tempat paling selamat di Mogadishu di mana pilihan raya presiden terpaksa dilakukan di situ. Okey, bila landing nak tahu tahap keselamatan dia dengan tahap kira macam kesusahan dia tu. Bag ni biasa kita check masuk bang kan. Bag tu letak susun. Kenapa susun bag ni? Dia bawa masuk anjing bang. Scan. Scan pakai anjing. Tak pakai mesin. Tak ada mesin. Mewah tu kalau ada mesin. Dia pakai anjing. Dan yelah, kita pun tengok, janganlah kena beg aku anjing tu kan. Kita okeylah, ada tak kena, ada yang kawan tu kena lah. Kau punya beg kena. Kau punya beg kena anjing tu lah. Kita cakap macam tu. Itu satu je. Dan bila keluar, itu adalah satu kita menunjukkan kemunduran. Bila keluar je, benda first yang saya nampak adalah truck AU, African Union, warna putih tu. Itu dah African Union nampak. adalah satu kesatuan Afrika, negara yang mengambil tanggungjawab daripada United Nations menghantar pasukan pengaman dari gabungan negara-negara Afrika untuk memantau proses keamanan dan juga proses perjanjian damai antara puak-puak yang bertelagah di Somalia. Sahabat sampai di bandar je di Mogadishu, Black Hawk Down, bandar Black Hawk Down tu. Dia berada di sana. Dan first saya nampak adalah AU truck tu, warna putih tu, dia jalan. Lepas tu kita keluar tu, macam benda nak keluar daripada airport tu adalah kiri dan kanan adalah beg pasir, nak kata macam mana, pagar yang dibuat daripada pasir supaya peluru tak boleh tembus. Supaya mereka selamat daripada serangan dap atau penembak curi. Dan itu adalah itulah pandangan pertama Mogadishu. Dan bila disambut dengan pengawal keselamatan, kita sentiasa bergerak ke mana pun, sembahyang Jumaat pun pengawal keselamatan dengan 4 orang pengawal keselamatan, sekurang-kurangnya dengan senjata AK-47 tu sentiasa dengan kami. Tak bagi ada apa-apa risiko lah. Sebab salah satu dia memang apa-apa pergerakan dalam Mogadishu memang kalau orang luar terutamanya memang kena ada benda tu. Dan tak pelik bila tanya orang sini kerja apa selain pastoralis apa ya? Pengembala. Dia 60% adalah bergantung dekat ekonomi Somalia ni, bergantung pada agriculture. So dia bela lembu, bela kambing, unta. 60% ekonomi dia. Kita nak cakap Somalia ni antara negara paling miskin di dunia. Bila kita nak tengok
nak kira betapa miskinnya Somalia ni pun susah nak kira. Kerajaan dia tidak stabil sebab sentiasa mendapat tentangan daripada militan Al-Shabaab. Saya dengan nama Shabab ni pergi ke sana, lagilah Al-Shabaab maksudnya pemuda. Mereka adalah sel daripada Al-Qaeda yang bergerak di Somalia, menjadikan Somalia punya sejarah perang yang sangat panjang kerana daripada zaman Jeneral Farah Aidid dan Hassan Mahdi, perang yang panjang, kemudian tak boleh aman, kemudian timbul pula gerakan ala Taliban tapi dipanggil Al-Shabaab. So kita jaga paling teruk manusia yang miskin, kau lihat tahapnya apa. Macam aku kencing, lepas aku jalan baru aku perasan orang tu dah mati. Lepas tu aku naik truk baru aku tengok, alamak, mati aku tak beritahu. Saya ada pengalaman di Ethiopia di mana saya nak terkencing. Jadi saya naik jeep Itali. Bila saya turun di celah-celah tayar tu saya kencing. Di kelas tayar ada budak kecil. Lepas tu ibu dia dah mati. Saya pasti, saya pergi tengok memang mati. Tapi saya tak boleh berfikir sebab kita tak pernah hadapi suasana tu. Bila jeep saya naik balik jeep Itali tu jalan baru saya cakap kepada orang Itali tu. Saya rasa mak dia mati. Orang Itali tu macam tak ada perasaan je. Dia daripada NGO Itali. Jalan je. Sebab orang mati di mana-mana adalah perkara biasa. Macam kau tengok setahap mana yang teruk pengalaman. Kebanyakan memang banyak yang teruk abang dengan yang saya ingat adalah kisah yang dijadikan lagu oleh Rindu Salma. Adalah seorang ibu bernama Samir, tapi nak bagi commercialize nama tu dekat Malaysia sebagai membantu kempen Somalia masa tu, ditukar menjadi Salma, Rindu Salma. Jadi kisah itulah yang saya kira cukup besar apabila ibu bernama Samir tu kematian anak dia. Dan kematian anak dia tu dia tak mampu nak tanam, tak mampu macam mana sebab nak ke bumi, nak beli bukan dia punya susah tu. Jangan cerita makan minum, itu memang biasa. Dah tak ada cerita makan minum memang biasa. Nak ke bumi tu tak ada sumber, tak ada apa nak ke bumi. Dan anak dia tu dah pagi tu mati, dan kita pun kebetulan datang dekat camp tu dan dapat melihat masih ada jenazah anak dia tu. Nak cerita bang, anak kira macam kematian anak bawah 5 tahun tu benda biasa. Tak ada apa. Kita ni rasa macam habis anak kita, anak saudara, anak sepupu semua kita ingat. Sebab kita tengok benda tu. Dia macam benda tu tak biasa. Kita tengok biasa mak kalau mati anak kecil bang, umur 2 tahun. Macam mana punya meraung mak kan. Dia macam dah pasrah, mata adalah bengkak, tapi biasa. Dia punya penerimaan tu dah biasa. Benda-benda biasa jumpa. Yang bagi kita sangat yang trauma lah, mak macam ni kenapa semua kan. Bila macam tu dapatlah bantu sikit untuk dia menguruskan pengebumian anaknya. Itu pun kita dengar daripada orang-orang dekat situ, macam ketua camp dekat situ kan. Duit tu lebih diutamakan untuk makan minum dia orang. Dan anak tu akan satu nanti dia akan korek mana-mana lubang tanam kampus gitu ya. Sama seperti Ethiopia ya. Untuk pengetahuan saudara, oleh kerana masalah nutrisi, gizi iaitu makanan, kanak-kanak di bawah 5 tahun adalah kadar kematian yang tinggi di Afrika. Jika seorang kanak-kanak dapat survive pada usia 5 tahun, potensi hidupnya tinggi. Tetapi bawah 5 tahun kematian adalah hal yang biasa. Macam saya pergi tu, saya tengok sendiri ya, kerana campnya besar. Jadi di Ethiopia tu dia pegang kaki je, kepala dia terjuntai di bawah dan bawa je. Belakang tu ada macam pokok ubi, dia tanam je di celah-celah tu. Hingga saya menulis sebuah rencana dengan mengatakan ibu-ibu akan merasa gembira bila anak dia meninggal kerana berakhirnya penderitaan yang mereka lihat. Saya ingat bang apa Samir tu cakap. Saya bersyukur anak saya berada di tempat yang lebih baik. Mati adalah lebih baik. Mati adalah lebih baik. Dan itu macam kita masa tu tak boleh nak brain lah. Bila dia dah jawab macam tu, kita pun nak tanya apa lagi, dah macam ni dah jawab dia kan. Mike nak tanya soalan tak tanya tahu. Soalan dah tak ada bersoalan dah nak tanya. Kita wartawan kononnya dah susun soalan bagai-bagai, tak ada soalan dah nak keluar. Bila dia cakap mati adalah lebih baik untuk anak dia. Berapa view kita sekarang ni dah? Okey, minta dia orang tanya soalan apa kalau dia orang nak share. Untuk sebelum kita sampai ke sesi perkongsian semua barang-barang item yang saudara nak tengok daripada sejarah Levi's. Biasa dulu kita share dulu benda-benda yang membangunkan minda kita. Kerana dia bawa 7, tapi sebentar lagi Omar akan datang. Omar memang bawa barang dia. So, dia orang sedang masukkan saiz tu. 11 barang Omar yang memang saya rasa item yang suka ditemui. Cuma item yang Syabab bawa ni hanyalah untuk dikongsikan dengan saudara. Okey bang, soalan yang seterusnya bang. Ada cerita lagi bang, anak yang mati kena makan dengan dubuk Haina.
Haina, Haba haina. anjing liar Afrika. Anjing liar Afrika yang memang tengok pun tak berapa berkenan haina tu punya perangai kan. Bila keadaan keadaan yang sangat daif dan duduk di pedalaman kita, bukan kita fikir pedalaman kita macam hutan apa, pedalaman dia adalah padang pasir yang mana kita kena travel 6-7 jam untuk masuk ke kawasan padang pasir. Rupanya ada orang tinggal kat situ dengan air tak ada, memang bergantung apa yang ada yang Allah bagi. Kalau turun hujan itulah air dia. Makanan apa yang dia orang bela kan, makanan itu sangat-sangat basic hidup. Dan bila dengar disebabkan Itu di kawasan Mogadishu atau di bukan, luar? itu dah menghala ke arah Puntland dan menghala ke arah Somaliland. Okey. Sebab saya okey. pergi ke seluruh Somalia, landing kat Mogadishu. 2017 saya hanya berada di Mogadishu. 2019 saya pergi seluruh Somalia. Di mana Mogadishu dan Puntland dan Somaliland masuk juga. Okey, Puntland ni pedalaman mana? Ke arah atas lagi lah. Walaupun ancaman militan Al-Shabaab tu tak kuat sangat, tapi still kemarau kat sana, still masalah-masalah biasa di Afrika. Kesihatan apa semua. Okey. Apa yang dubuk tu makan? Cerita henna apa sebutan dia adalah dubuk. D-U-B-U-K. Sebab disebabkan mak ni pergi angkut air. Anak tinggal. Serigala pun apa, anjing liar pun dubuk pun lapar. Dan dia makan anak orang tu, anak apa? Bayi. Anak orang tu budak-budak lah. Budak-budak. Umur berapa? Budak-budak. Saya tak ingat 4-5 tahun macam tu rasanya, ataupun kecil lagi. Diserang ramai-ramai dah makan je. Cerita dia adalah dia kata dimakan oleh dubuk, dan kemudian bila ada orang dewasa macam dubuk, bila berjaga, dubuk tu macam malas tak datang lah. Tapi bila mungkin tak ada jaga tu, dubuk tu macam dia dah rasa darah manusia tu, dia macam ketagih. Oh, itu anggap itu adalah makanan. Dia anggap makanan ni. Dan benda, kalau orang besar bukan lawan dia lah dubuk ni. Walaupun kemungkinan dia boleh lawan, dia boleh makan, tapi dia nampak budak kecil tu dia boleh serang dan makan lah. Dan itu adalah antara cerita yang kita dengar asli daripada penduduk-penduduk di Somalia dan pelarian-pelarian yang mungkin meninggalkan kawasan mereka sebab dah tak ada sumber air. Dan bila duduk terjejas, kita jangan fikir rumah-rumah ada rumah papan ke apa, tak ada. Rumah ni sekadar basic, boleh tutup dah. Boleh tidur, boleh ada tutup, sudah. Basic sangat. Macam nak kata pondok pun tak, macam had tu bang. Tahu, aku tak buat apa tanah liat. Bulat je. Kebiasaannya kalau kita ke Ethiopia, ke Somalia, Somaliland, Eritrea dan Djibouti, rumah dibangunkan daripada mula-mula dia susun ranting kayu. Kemudian dia balut dengan tanah liat. Jadi rumah tu hanya seperti busuk je, tapi agak besar lah. Cuma boleh duduk 2 orang. Saya pernah pergi ke Ethiopia, hanya ibu bapa je tidur di dalam atau anak kecil. Maka anak-anak remaja akan tidur di luar saja, terdedah kepada udara, sebab lot tanah yang diberi sangat kecil dan keliling tu ditanam dengan makanan, itu terutamanya tomato. Kerana mereka hanya akan ambil tomato, pecah-pecahkan dan dia bakar tepung, dia akan makan dengan tomato mentah. Jadi kita kalau berjalan, saya kena berjalan begini, supaya kita menghormati semua pokok tomato yang ditanam rapat-rapat tu. Kerana tanahnya sedikit, mereka adalah pelarian, datang dari pos Somalia dan menjadi pelarian di di nama tempat tu adalah Kabre Bewa. Dia jadi pelarian di Kabre Bewa. Jadi Kabre Bewa tak dapat menyediakan tanah yang banyak. Jadi semua orang diberi tanah yang kecil saja, dan mereka hanya menerima bantuan gandum atau bijirin daripada United Nations masa satu, dan kuahnya adalah daripada tomato yang dia tanam. So masa kau pergi tu cerita bab bena air, telaga air tu, apa respon? Okey, bila Abang Nas sebut 1.5 juta itu macam, mahal gila. Telaga air, kalau kita bayangkan telaga yang dekat Asia Tenggara ni kan, tak berapa ratus dia boleh buat. Tapi kita fikir benda itu adalah telaga yang dibina itu adalah telaga yang berada di negara yang kering kontang. Bila kita nak bila cerita pasal projek, dia melibatkan semua benda, daripada isu keselamatan sampailah isu-isu yang kita nak pastikan telaga tu boleh hidup 25-30 tahun bang. So benda yang dibuat adalah kompleks telaga, kompleks air. Bukan setakat telaga yang kita bayangkan, ada telaga pam air keluar. Sebab dia akan salurkan kepada 20,000 penduduk. Betul, dia akan sebab cara dia orang adalah ambil air dekat tempat tu, dan tu okey, saya cerita apa elemen-elemen ataupun benda yang ada dalam kompleks air itu. Sebab ini adalah Islamic Relief, saya kira adalah yang membuatkan kompleks air yang paling lengkap lah, dengan tenaga solar untuk pump. Tapi sebelum tu dia kena upah juga
geologi seismik apa geologi benda untuk seismik, cari ya. air, Sumber untuk air. sumber air, dan kedalaman yang paling saya kira rekod adalah 400 meter dalam bang. Baru dapat air. 400 meter dalam baru dapat air. Bayangkan kalau 400 meter apa? Satu Round satu padang balapan, satu balapan, satu round padang tu baru jumpa air. Sebab itulah harga dia mahal, dan dia nak tarik air tu dia pakai solar, sebab kita jangan bayangkan kita ada sistem elektrik dekat sana, sistem pipe dekat sana. Dia macam kita campak kat tengah padang pasir. Okey, buat macam mana? Sebab itulah kena ada sistem solar, dan dia ada rumah pump, dia ada rumah generator. Dia akan pump air, dan pump air tu dia ada salurkan pula ke palung untuk binatang. Jangan buat untuk, dia tak buat untuk orang je, sebab binatang pun nak kena minum. Binatang adalah sumber ekonomi Somalia. Binatang pun dia kena ada palung dia. Lepas tu dia ada kios air yang orang datang bawa botol isi air tu kan. Dan satu lagi yang dibuat adalah kios air yang agak besar sikit. Itu kalau yang datang dengan keldai, dengan kereta pedati tu yang letak air macam isi minyak. Buka air, masuk air dekat dalam atas kereta tu senang. Lengkap dengan upah orang yang jaga sekali. Benda tu kalau tak jaga orang pecah masuk juga bang, dengan barang-barang solar semua kan. Itu cerita dari Mogadishu, di mana saya mengucap terima kasih kalau ada yang menonton adalah antara rakyat Malaysia yang menyumbang waktu TV Jerah berkempen untuk meraih dana membina wakaf air Somalia. Cuma yang kedua saya rasa agak perlahan dermanya. Yang pertama sebab dua target berjaya. yang lebih besar. Yang kedua target lebih besar, dan untuk saudara bab kalah tu orang nak memberi bantuan kepada Islamic Relief. Boleh tengok dekat website ataupun Facebook Islamic Relief Malaysia. Saya risau juga, saya takut tak boleh cakap untuk Islamic Relief Malaysia. Saya duduk Islamic Relief yang jaga bahagian Asia, tapi mewakili Islamic Relief Malaysia tu. Boleh tengok dekat Facebook ataupun boleh tengok dekat website untuk tengok maklumat yang lebih lanjut dana wakaf air Somalia ni, ataupun projek-projek yang paling dekat yang boleh kita bantu. Dan ini adalah target yang latest 2019 adalah 3 juta untuk buat 2 lagi kompleks yang lengkap macam tu. Sebab yang dia jadi mahal 1.5 juta satu tu, dia banyak isu keselamatan je dah berapa bang. Kalau kau nak kira berapa orang nak jaga apa semua kan. Nak bina dia kompleks lagi. Sebab nak cerita isu keselamatan ni bang, pernah kita datang untuk bagi bantuan makanan dekat Somalia tu satu tempat. Tiba-tiba gerak. Kita punya pengiring kat sana suruh belah-belah. Barang dah makanan ni tinggal gerak. Sebab maksudnya barang semua dah letak elok. Nanti dia orang pandai ambil. Yang dah ada nama tu semua dah pandai ambil. Tergerak. Saya tanya kenapa? Dia tak jawab. Dia tak jawab. Okey, gerak. Lepas tu dah macam rasa selamat sikit. Dia dah bawa kereta, dah rasa selamat sikit. Tanya kenapa? Tadi kita kena tergesa-gesa tinggalkan tempat tu. Rupa-rupanya dia ada informer, dan informer cakap militan Al-Shabaab dah tahu dah kita ada masuk kawasan dan dia nak ambil makanan lah. Dia datang bukan nak ambil makanan bang, nak bunuh siapa saja yang minta zakat. Contoh apa istilah minta zakat? Pau lah. Okey, macam itulah. Itu ada antara risiko yang dia sebab dia panggil harakat Syabab Mujahidin. Dia menggunakan yang kita tak suka dengar lah, dia menggunakan agama sebagai fisabilillah, kena bayar zakat. Sebenarnya kita anggap pau lah, kena anggap sebagai satu pemerasan. Pemerasan. Dan itu adalah antara antara isu-isu keselamatan yang kita kena hadapi bila dekat Mogadishu. Dan 2017 dan 2019 Syabab 2 kali ke sana untuk projek air. Yang pertama tu adalah setelah dana 1.5 juta berjaya dikumpulkan. Yang kedua adalah dia buat untuk 2019 tu adalah kita datang untuk tengok yang telah berjaya dibuat. Okey, 2017 pergi, yang 2019 revisit untuk melihat projek tu. Dan juga untuk buat lagi yang baru. Dua lagi telaga. Yang saya kata dermanya agak perlahan. Berbanding yang pertama tu agak laju orang derma, mungkin kerana ekonomi, kerana gawat apa semua. Projek tu tak begitu sukses. Saya minta kalau saudara nak bantu ya. Ini kita berkongsi cerita.